Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat seiman. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa lagi pada siri yang ke-126 ya. Syukur kepada Allah Rabbul Alamin. Sesungguhnya kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah Rabb sekalian alam. Selawat dan salam buat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabat yang mengikuti baginda sehingga hari kiamat. Alhamdulillah. Hari ini kita pergi kepada tajuk yang baru, iaitu bid'ah dan syaitan qarin. Allah Azza wa Jalla berfirman, dan sesiapa yang membutakan dirinya daripada Al-Quran, kami akan adakan baginya syaitan. Maka menjadilah ia pendampingnya yang tetap, iaitu qarin. Ya? Dan sesungguhnya mereka, syaitan-syaitan itu, benar-benar menghalangi mereka, iaitu orang-orang yang membutakan diri daripada Al-Quran, dari jalan yang benar, sedangkan mereka menyangka bahawa mereka orang-orang yang mendapat petunjuk. Surah Al-Zukhruf ayat 36 dan 37. Jadi dalam ayat yang mulia ini, Allah menerangkan tentang orang-orang yang membutakan diri mereka daripada Al-Quran. Maksudnya, sengaja tidak mempedulikan ajaran Al-Quran atau berpaling daripadanya. Ya, maka bagi orang yang begini, Allah mengutuskan syaitan kepadanya sebagai qarin. Ya. Maksud qarin ialah sentiasa mendampinginya di mana jua. Ya. Terdapat kesamaan dan perbezaan antara syaitan dan syaitan qarin ini. Ya. Persamaannya adalah syaitan qarin berperanan seperti syaitan-syaitan yang lain juga, iaitu menghalangi manusia dari jalan yang benar. Ya. Malahan tidak sekadar itu, mereka memperindahkan jalan yang salah sehingga manusia menyangka itulah jalan yang betul dan itulah jalan hidayah. Ya. Helah syaitan memperindahkan apa yang salah supaya nampak betul, dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam beberapa ayat yang lain. Ya. Di antaranya adalah di dalam surah Al-Hijr ayat yang ke-39. Iblis berkata, "Wahai Tuhanku, disebabkan engkau telah menjadikan daku sesat, maka sesungguhnya aku akan memperindahkan kepada mereka," yakni Adam dan zuriatnya, "segala jenis kemungkaran di bumi dan aku akan menyesatkan mereka semua." Ya. Demi Allah, sesungguhnya kami juga telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat yang terdahulu daripadamu, wahai Muhammad. Lalu syaitan memperindahkan kepada mereka amal-amal mereka yang sebenarnya mungkar. Ya? Maka dialah menjadi pemimpin mereka pada hari kiamat dan mereka akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Surah An-Nahl ayat 63. Ya, itu perbezaan di antara syaitan qarin dengan syaitan-syaitan yang lain. Sekarang kita lihat apakah pula perbezaannya. Ya, perbezaan syaitan datang dan pergi untuk mengganggu manusia, sementara syaitan qarin ni dia sentiasa bersama kita. Ya, dia sentiasa bersama dengan manusia. Maka syaitan qarin adalah jauh lebih besar mudaratnya dan bahayanya berbanding dengan syaitan-syaitan biasa. Ya. Pencipta dan pengamal bid'ah, mereka semua ni termasuk dalam kategori orang-orang yang membutakan diri daripada Al-Quran. Ini kerana Al-Quran telah memperingatkan dan melarang daripada bid'ah, namun mereka membutakan diri daripada peringatan dan larangan tersebut. Ya. Al-Quran juga telah menetapkan beberapa keyakinan, ibadah, hukum dan fiqh, namun mereka-mereka ini membutakan diri mereka dari semua itu dan mencipta apa yang baru dalam agama. Mari kita lihat ya, berikut ini kita kemukakan satu lagi contoh yang mana Al-Quran telah menetapkan hukum bagi orang yang berpuasa, bahawa dibolehkan makan, minum dan berhubungan antara suami dan isteri sehingga jelas masuknya waktu fajar atau waktu subuh. Ya.
Dalam surah Al-Baqarah, di pertengahan ayat 187, Allah mengatakan, "Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang Allah tetapkan bagi kalian, serta makanlah dan minumlah sehingga jelas bagi kalian benang-benang putih daripada benang-benang hitam, yakni waktu fajar." Ya. Walaupun Allah telah menerangkan tentang cara ataupun hukum hakam yang berkaitan dengan batalnya puasa kita ataupun bilakah waktu bermulanya puasa kita dan apakah perkara-perkara yang jika kita melakukannya ianya tidak membatalkan puasa kita selagi belumnya masuk waktu fajar, ya. Tetapi ada yang orang-orang yang membutakan diri mereka daripada ayat Al-Quran yang kita bacakan tadi itu, lalu mencipta atau mengamalkan waktu imsak yang mana 10 minit lebih awal daripada waktu fajar, ya. Walaupun dalam alasan mereka mengatakan untuk mengambil langkah berhati-hati. Sekiranya kita menjadikan itu sebagai alasan untuk langkah sebagai berhati-hati, kita indirectly menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tidak mengetahui bagaimana untuk mengambil langkah berhati-hati ini, ya. Ini sesuatu yang sangat menyalahi, sedangkan kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah di antara orang yang paling bertakwa kepada Allah. Bagindalah yang paling mengetahui tentang segala hukum hakam, ya. Jadi pada waktu imsak begini, mereka orang-orang yang membutakan diri daripada memahami ayat-ayat Al-Quran ini, mereka sudah mula menahan diri, iaitu sudah mula berpuasa daripada makan, minum dan hubungan di antara suami dan isteri, ya. Berdasarkan ayat yang sama, ya, kita perhatikan bahawa puasa sebenarnya adalah menahan diri daripada makan, minum dan seks sahaja, kan. Akan tetapi ada yang membutakan diri daripada Al-Quran lalu membuat hukum baru bahawa puasa itu boleh terbatal, ya. Batalnya puasa atau makruh memasukkan sesuatu ke dalam rongga badan, seperti mengatakan tak boleh korek hidung, korek telinga, titiskan air dalam mata, ya, macam masukkan ubat lah, ubat mata, menggosok gigi, merasakan masakan, lalu kemudian diludah keluar. Bukanlah kita makan, ya, maksudnya bila kita rasa menyediakan juadah masakan untuk berbuka ataupun kita merasa sedikit, tetapi akhirnya kita meludah keluar lauk tersebut, kan. Menggunakan inhaler bagi yang sakit asma dan mengambil suntikan insulin bagi yang menghadapi kencing manis, maka mereka-mereka ini merangkumkan segala perbuatan tersebut sebagai sesuatu yang boleh membatalkan puasa. Setidak-tidaknya mereka meletakkan hukum maka makruh perbuatan-perbuatan tersebut, ya. Jadi sedangkan ianya tidak dimaksudkan sebagai perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa. Jadi semua ini termasuk hukum imsak yang mereka katakan lebih kurang 10 minit sebelum masuk waktu fajar, hukum memasukkan sesuatu ke dalam rongga badan merupakan bid'ah, ya. Termasuk dalam kategori orang-orang yang membutakan diri daripada Al-Quran adalah mereka yang membutakan diri daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini kerana Al-Quran telah berulang kali memerintahkan ketaatan dan ikutan kepada Rasulullah serta larangan daripada derhaka dan menyelisihi baginda, ya. Jadi disebabkan tindakan membutakan diri daripada Al-Quran, Allah mengutuskan syaitan yang menjadi pendamping tetap, iaitu qarin, ya. Syaitan ini pula seperti mana kebiasaan syaitan-syaitan yang lain lah, ya. Kerja dia memanglah menghalang orang tersebut daripada jalan Allah dan Rasulullah. Maka syaitan itu memperindahkan apa yang sebenarnya mungkar sehingga mereka menyangka bahawa mereka lah orang-orang yang mendapat petunjuk, ya. Oleh kerana itu, kita akan dapati mereka yang melazimkan diri dengan pelbagai keyakinan, ibadah, hukum dan fiqh hati yang bid'ah,
mereka tidak merasakan bid'ah itu adalah sesuatu yang salah, ya. Bagi mereka bid'ah-bid'ah tersebut adalah betul, baik, terpuji dan patut diteruskan, ya. Inilah maksud firman Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan mereka menyangka bahawa mereka orang-orang yang mendapat petunjuk, ya. Oleh itu, marilah kita, sahabatku seiman, kita celik kepada ajaran Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu meyakini dan mengamalkannya sepenuhnya supaya kita tidak terus kalah kepada syaitan yang menjadi qarin bersama kita, ya. Jadi untuk segmen mencari tahu pada hari ini, sekalipun iman memang tidak mampu kita wariskan kepada zuriat kita, namun berusahalah memberikan ilmu agama juga menjadi contoh yang baik sebagai bekalan hidup mereka. Redalah atas ketetapan Allah kerana dialah yang memberi hidayah, sebagaimana sekalipun usaha kita sebagai kedua ibu bapa, namun tidak ada yang dapat mengatasi apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya saja dengan berdoa, mudah-mudahan ianya menjadi doa mustajab kedua ibu bapa buat zuriat-zuriat mereka. Amin ya rabbal alamin. Saya sudahi dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.